Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada era globalisasi ini, sememangnya diakui bahawa tabiat merokok telah lama dan menjadi sebati dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Tabiat ini kini telah menular ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya golongan pelajar dan remaja. Tabiat ini amat sukar untuk dibendung kerana di dalam rokok terdapat sejenis dadah yang menjadi unsur penarik dan menyebabkan penggunanya berasa seronok. Peningkatan bilangan perokok sememangnya dan merungsingkan bagi banyak pihak. Di Malaysia, kerajaan telah membelanjakan kira-kira RM17 juta untuk menjayakan kempen tak nak merokok bagi membebaskan bumi Malaysia daripada kepulan asap rokok. Walau bagaimanapun, masih ramai lagi menjadi perokok di negara kita. Sebagaimana kita tahu bahawa amalan merokok sememangnya merugikan semua pihak, malah memberikan banyak kesan sampingan kepada si perokok. Kajian saintifik menunjukkan kandungan nikotin dalam rokok merupakan faktor utama penyebab kedagihan. Oleh itu, tidak hairanlah rokok amat sinonim dengan pelbagai penyakit berbahaya seperti kanser paru-paru, kanser mulut, batuk kering, penyakit jantung, darah pundi kencing, kerongkong serta masalah saluran pernafasan. Merokok juga boleh melemahkan akal dan menyukarkan pernafasan. Selain itu, rokok juga mengakibatkan perasaan gemetar dan malas. Oleh itu, hari ini kami ingin menemuramah dua individu yang akan menjelaskan tentang bahaya merokok dari segi dua perspektif, iaitu dari segi agama dan saintifik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Doktor, saya ingin menemuramah doktor tentang bahaya merokok. Saya seorang pelajar pada PSMZA dan nama saya Muhammad Asrafan Sambil Zulkifli. Doktor, saya ada beberapa soalan yang ingin ditujukan kepada doktor. Dan soalan yang pertama, mengapakah rokok amat berisiko terhadap kesihatan seorang individu itu? Berisiko kerana ia boleh menyebabkan kanser. Dan rokok ini juga mengandungi bahan yang beracun yang boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Okey doktor, soalan yang kedua, apakah bahan yang terkandung di dalam rokok yang menyebabkan rokok ini berbahaya? Antara bahan yang terkandung dalam rokok ini adalah nikotin yang boleh menyebabkan seseorang itu ketagih. Dan ada juga bahan yang lain seperti karbon monoksida, tar dan bahan kimia yang lain. Soalan yang terakhir doktor, apakah kesannya terhadap perokok? Kesannya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kesan jangka panjang dan kesan jangka pendek. Antara kesan jangka pendek adalah fungsi otak berkurang disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida, dan daya pendengaran dan penglihatan juga terganggu. Kesan jangka panjang pula adalah kerosakan organ. Contohnya, tembakau boleh mengakibatkan penyakit jantung dan darah. Doktor, itu saja soalan dari saya. Terima kasih kerana sudi menemuramah soalan saya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, silakan duduk. Saya seorang pelajar daripada PSMZA ingin menunjukkan beberapa soalan kepada Ustaz mengenai rokok. Soalan yang pertama Ustaz, apakah fatwa mengenai bahaya merokok melalui pandangan Ustaz? Ada beberapa fatwa yang bahawa rokok tu bahaya. Saya ambil daripada fatwa dahulu daripada kitab Imam Syafi'i, iaitu kitab Al-Um
Iaitu dia berkata jika mereka mengambil yakni sesuatu makanan, minuman atau sesuatu yang dihisap, dihidu atau disedut yang boleh mabukkan, perbuatan itu adalah jelas haram. Termaksudlah juga yang mengandungi racun yang menyebabkan kematian. Aku tetap menganggapnya atau memfatwakan adalah haram. Allah SWT mengharamkan apapun jenis pembunuhan kerana pembunuh bermakna membunuh diri mereka sendiri. Dan kedua, mengapa rokok diharamkan di sisi agama? Okey, untuk menjawab soalan kedua pula, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fath Al-Mu'in, beliau menyebut tentang dua alasan mengapa sesuatu perkara itu diharamkan dalam Islam. Iaitu yang pertama, ia mendatangkan kerosakan yang nyata atau menimbulkan yang tersembunyi, dan yang kedua, ia merosakkan tubuh badan dengan jelas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Mutamin yang berkata merokok adalah haram hukumnya berdasarkan makna yang terdapat daripada zahir ayat Al-Quran dan Al-Sunnah serta iktibar yang benar. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-195 yang berbunyi wala tulku biaidikum ila tahlukah, yang bermaksud dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil. Tembakau, rokok sudah dimaklumi sebagai sesuatu yang halal, yang paling buruk dan boleh mengkayakan dan berlakunya pembaziran harta. Tembakau bukanlah menjadi pilihan makanan, hisapan atau sedutan oleh mereka yang bermaruah. Pengharaman mengenainya telah difatwakan oleh ulama tasawuf seperti Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Alamah Ahmad Al-Hadwan, sebagaimana yang disebut oleh Ahmad bin Umar bin Sumai tentang pendapat keduanya dan ulama lain yang sependapat dengan mereka. Begitu juga Al-Habib Al-Iman Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim dengan panjang lebar membuat amaran keras mengenai tembakau. Beliau Al-Habib mengatakan, aku khawatir akan orang yang tidak bertaubat daripada merokok sebelum matinya. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu mati yang kesudahan buruk. Soalan yang terakhir, Ustaz, adakah merokok memberikan kesan yang amat buruk terhadap seseorang? Tembakau itu tidak memabukkan dan tidak merosakkan akal, namun wujud pelbagai kesan yang membahayakan kepada kesihatan perokok itu sendiri dan juga terhadap orang lain yang tidak merokok. Syekh Abdullah Berbati memfatwakan, iaitu saya ambil daripada fatwa yang masa kini ni, kami mengharamkan rokok dengan dua sebab utama, iaitu ia boleh mabukkan apabila dihisap atau boleh mengkhayalkan. Yang kedua, tembakau atau rokok adalah benda yang keji, kotor, yakni busuk dan buruk, dan dikategorikan oleh syarak sebagai iaitu benda keji, benda kotor dan boleh membinasakan. Benda seperti ini nyata diharamkan oleh syarak sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat ke-157. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharramu alaihim khaba'ith, yang bermaksud ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Kesannya yang lain pula, dia akan mendatangkan kemudaratan kesihatan kepada badan kita dengan berlakunya pembaziran harta, iaitu kita beli banyak-banyak rokok tu tak ada faedah apa-apa pun, cuma bazirkan duit je. Okey, Ustaz, itu sahaja soalan dari saya. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Secara keseluruhannya, sudah terang langkah bersuluh bahawa amalan merokok ini sebenarnya tidak mendatangkan sebarang kebaikan dan sebaliknya hanya mendatangkan keburukan. Bukan sahaja pada diri, malah pada masyarakat di sekeliling. Oleh itu, semua pihak hendaklah menghakis tabiat merokok agar kesihatan yang baik boleh diperoleh. Ibu bapa yang merokok juga hendaklah berhenti mengamalkan tabiat ini supaya anak-anak dapat mencontohi sikap tersebut. Bab kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya, ataupun bapa borek anak rintik.